So, hari ni aku akan bincangkan pasal topik yang menjadi perbualan hangat daripada dulu sampailah sekarang. Macam mana cara nak betulkan bola sepak Malaysia ini sebenarnya? Macam mana nak memula dan macam mana nak capai target kita ke Piala Asia lah, Piala Dunia lah, itu semua. First adalah dari segi pengurusan. Aku tak nampak masa depan bola sepak Malaysia sekiranya orang politik terus pegang bola sepak Malaysia ni. Kalau orang politik tu benar-benar entusias ataupun minat dekat bola sepak Malaysia dan mempunyai plan yang terbaik untuk memajukan bola sepak Malaysia, itu tak apalah juga. Tapi ini nampak macam semua nak cari populariti. Dia tak jadi masalah pun sebenarnya kalau kau nak pegang bola sepak Malaysia ke, nak apa ke. Tapi yang menjadi masalahnya, kau tak ada matlamat yang jelas dan juga kau tak ada plan yang baik untuk masa-masa yang akan datang. Maksudnya short term project lah. Mungkin dia akan fikir, kalau aku tak menang kerusi, macam mana aku nak rasmikan walaupun dah berlabur berjuta-juta semata-mata untuk projek stadium ke apa ke. Dan mungkin sebab itulah dia orang lebih fokus on short term project lah daripada long term project. And then aku nak sentuh pasal swastaan. Ada setengah kelab yang menswastakan bola sepak dia orang, tapi dia orang hanya mengharapkan dana daripada kerajaan negeri. That's why lah kau kena berpada-pada dan bijak untuk berbelanja. Bukannya kau plan besar dan semuanya nak grand, tapi masih mengharapkan kedatangan daripada kerajaan negeri. Itu belum masuk pengurusan gajian tunggal lagi. And then aku nak sentuh pasal merchandise dengan jersey sikit lah. Sebenarnya merchandise dengan jersey ni boleh je dinaikkan sale dia orang. Cuma kalau kita dah tahu tak laku, buat apa nak jual mahal kan? Kita ikut macam cara bola sepak Thailand lah, dalam mengurangkan kos pembuatan, so harga pun lebih rendah. Dia orang pun fokus on jual jersey jenama tempatan sendiri je, and then kos pembuatan pun lebih baloi. So why not kita ikut dia? And then yang kedua dari segi periodization training lah. Periodisasi ni adalah satu jadual latihan tahunan sebuah pasukan tu. Setiap pasukan yang kita mestilah ada jadual kerangka yang lebih sistematik, lebih teratur dan dibuat lebih awal lah. Benda ni bagi impact untuk skuad kebangsaan itu sendiri, untuk dia orang mencapai best standard atau best form di kala masa-masa atau tournament yang diperlukan. So bila adanya semua ni, preparation pun akan lebih awal lah. Tak adalah last minute kita pergi sana and then tak dapat cari strategi, tak dapat cari taktik yang bersesuaian, tu semua. Yang ketiga adalah dari segi inovasi, teknologi dan sains sukan. Memang jauh lah kalau nak bandingkan negara-negara maju dengan kita. Kita ambil contoh yang dekat lah, Korea, Jepun. Diorang ni menggunakan sports science department as diorang punya sebahagian daripada diorang punya kajian. Dia ni diketuai oleh heads of sports science dan juga dibantu oleh 6 sports scientist untuk bola sepak. State performance analysis ni juga antara benda yang mainkan peranan dalam memajukan bola sepak, sebab state performance analysis ni dapat memberikan penggambaran dan juga satu kerangka data yang valid untuk jurulatih tu lihat sendiri dan mengenal pasti di mana silapnya, di mana kelemahan dia semua. Dan benda tu lah yang dapat membantu bola sepak kita kalau kita wujudkan. Dan satu lagi, kita kena wujudkan atau hire pakar-pakar dalam football science ni sendiri lah. Kita wajibkan semua tim untuk implement football science. Yang keempat pula, daripada segi sport nutrition lah. Pemakanan juga adalah antara faktor-faktor yang penting. Kita kena menyediakan suplemen tambahan untuk para pemain yang macam luar negara buat lah. And then kita juga perlu ada satu chef pakar dalam makanan ni dan boleh menyediakan setiap prescribe lah makanan tu untuk setiap pemain mengikut dia orang punya berat badan, komposisi dan juga position untuk dia orang main tu sendiri. Dan benda ni memudahkan dia orang untuk mendapatkan tenaga mencukupi dan deliver his best lah. And then wajibkan semua untuk makan kat cafe club lah. Yang kelima pula adalah daripada segi pembetulan kaedah asas. Ada beberapa kaedah asas yang masih tak dibetulkan ataupun tak dipandang serius lah oleh bola sepak kita. Contohnya dalam proses bertahan, kita perlulah berada dalam kedudukan yang betul, iaitu kaki sentiasa berjengkit supaya bila nak bertahan ke, bila nak menaik ke, benda tu lebih mudah. And then daripada segi cara pressing, cara untuk menangkan bola tu semua, itu masih di tahap yang kurang memberangsangkan lah. Yang keenam, dari segi proses pemilihan pemain dan pembangunan bakat-bakat muda. Pembangunan bakat-bakat muda ni memang ada, cuma perlu lebih kolektif, komprehensif dan juga konsisten lah. Even scouting dekat kawasan pedalaman ni perlu mula pada umur 10 hingga 17 tahun. Sebab apa umur 10 hingga 17 tahun adalah untuk memberikan pendidikan bola sepak secara profesional secara lebih awal lagi sebelum dia orang memulakan karier masing-masing lah. Masalahnya sekarang kita terlalu fokus pada projek naturalisasi ni. Projek naturalisasi ni bukan tak bagus, cuma untuk kau ambil kebanyakan
kebanyakan naturalisasi yang dah berumur, yang memang langsung tak sesuai dengan sistem pun, benda tu bagi aku kurang bijak lah. Sebab tu aku kata kau kena ada data analysis ataupun analytic department yang boleh mengenal pasti pemain-pemain dengan sistem yang nak diterapkan dengan coach, dan juga mengenal pasti cara permainan macam mana nak digunakan untuk suitkan dengan pemain yang ada. Kalau tidak, baik kau fokus kepada pembangunan bakat muda. Sebagai contoh, bola sepak Qatar lah, dia orang guna Akademi Aspire ni dalam usia lingkungan 6 hingga 11 tahun. Dia orang cari bakat-bakat daripada seluruh dunia untuk diketengahkan. Kita boleh ikut cara yang sama, gunakan Akademi AMD. Bukanlah kita nak ikut 100% sebab kita tak ada dana yang betul-betul kukuh, tapi kita boleh kecilkan skop pengambilan ni. Sebagai contoh, kita boleh ambil pelarian-pelarian daripada Syria dengan Palestin. Aku bagi contoh sebab daripada kajian yang aku dapat, 1000 lebih orang daripada pelarian ni telah masuk ke Malaysia sejak 2011 setiap tahun. Bukanlah kita nak ambil kesempatan, tapi kalau kita develop bakat-bakat macam diorang ni daripada sejak awal lagi, mungkin insyaAllah masalah fizikal kita, badan-badan kita selesai, and then diorang pun akan hidup dengan lebih selesa. Dan yang ketujuh pula, atau yang terakhir pula, adalah daripada segi pembentukan mentaliti lah. Kita ambil contoh daripada Vietnam. Macam mana bola sepak Vietnam boleh meningkat dengan begitu mendadak? Semuanya hasil daripada guru Pak Hang Seo tu yang telah menerapkan satu mentaliti footballing minded. Macam mana mentaliti ni diterapkan? Mentaliti ni diterapkan dengan memberikan satu ideologi ataupun menerangkan dengan lebih lanjut mengenai setiap sistem yang nak digunakan. So Pak Hang Seo akan memberikan satu gambaran kepada diorang ni, and then diorang ni akan mengikuti dan memahaminya lah. So kat sini dia boleh membantu diorang untuk berfikir dengan lebih cepat dalam pertandingan tu. Itu sajalah yang aku boleh kaitkan pada hari ini. Itulah cara-cara untuk majukan bola sepak kita. Di mana kemahuan, di situ ada jalan. So fikirkanlah baik-baik macam mana cara untuk meningkatkan lagi mutu bola sepak kita dan mencapai setiap objektif yang kita harapkan pada masa yang akan datang. So terima kasih kerana menonton.